Jadi, boleh mencelah Yang Menteri. Ada celah ni, Kang. Sila. Terima kasih Speaker dan juga Yang Menteri. Subjek OKU ni dekat juga dengan diri saya sebab saya salah seorang adik saya juga adalah seorang OKU dan saya sendiri pun pernah terlibat lah sebagai sukarelawan semasa di universiti dan sukan Paralimpik dan sebagainya. Saya tertarik lah dengan jawapan Menteri, cuma kalau boleh saya nak maklumat lanjut, misalnya mungkin dalam 5 tahun terakhir berapa ramai sebenarnya golongan OKU yang diberi peluang untuk menyambung pelajaran di universiti awam dan kata bidang apa, kerana kita tahu OKU ni ada banyak jenis. Kita tahu mungkin sebahagian OKU ni kita masih belum cukup prasarana ataupun kemudahan lah, misalnya macam OKU buta dia tidak ada cukup bahan rujukan, bahan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tengok kemudahan di universiti pun masih kita patut jadikan persekitaran universiti di mesra OKU sebab OKU dia terbatas pergerakan. Dan yang ketiga, saya nak minta pihak kementerian mempertimbangkan kalau kita dekat universiti kita ada misalnya kalau UPM, sebab saya dulu pelajar UPM, kita ada blok Majlis Sukan Negara, kita panggil blok MSN, yang mana pelajar-pelajar yang menjadi atlet negara dia diberi kelonggaran, dia dalam satu semester dia tak perlu ambil jumlah subjek yang banyak ataupun kredit yang banyak, dia boleh habiskan mata pelajaran dia dalam tempoh yang lebih panjang. Jadi ini sepatutnya dipertimbangkan kepada golongan OKU. Dan juga kita kena lihat misalnya atlet-atlet kita, ada yang saya baca dalam media kerja di kedai palm minyak sebagainya, sepatutnya golongan-golongan inilah yang kita jaga sebab mereka ni pernah menyumbang kepada negara. Terima kasih, Kang. Sila. dalam jawapan. Boleh celah PTPTN sikit? Pasal PTPTN. Ya. Terima kasih Yang Menteri, terima kasih Speaker. Saya sejak beberapa tahun dulu saya tengok banyak pengurusi PTPTN secara khususnya membuat program-program bersifat CSR. Kalau boleh saya nak minta jugalah satu orang kata laporan, mungkin jawapan bertulis jenis-jenis CSR yang dibuat, kerana saya tengok ni jumlah ni banyak. Jadi kalau kita kata permohonan macam beasiswa tadi pun perlu melalui satu proses untuk memohon. Jadi kita nak tahulah kenapa prioritinya ke situ, bukan kepada tujuan sebenar untuk menambung pendidikan. Ini. Sedikit tambahan Menteri, juga dalam perkara yang sama. Saya ingat kanak-kanak ni ada di banyak tempat, termasuklah juga di sekolah-sekolah swasta, masuklah sekolah agama rakyat dan sebagainya. Harap juga kalau ada cross ministerial punya consultation tu dipertimbangkan perkara yang sama. Ya, terima kasih.